Dia macam ni, dia orang tak boleh terima hakikat. Okey. Pertama sekali, PAS tak boleh terima hakikat amanah dah jadi kerajaan. Ah, ni saya nak cerita tuan-tuan. Dulu, geng-geng amanah ni adalah geng-geng yang terbuang daripada PAS. Mereka ni dipanggil Anwar Rinas, Jebon. Mereka ni orang dikatakan terlalu pro kepada Anwar sehingga melupakan Haji Hadi. Sultan Ibrahim bakal jadi Pertuan Agong yang akan naik, bertitah. Sultan Ibrahim tidak terima menghadap sehingga 31 Januari. Sultan Johor Sultan Ibrahim tidak akan terima menghadap. Surat daripada PN tau. Mengatakan PN sekarang ini ada satu badan serah daripada Agong. PN jumpa Agong dengan 118 AD, berita palsu pejabat ketua pembangkang. Rupanya Sanusi pun sudah pick up. Sanusi dakwa SD sudah cukup, tunggu hari saja. Menariknya, bila 120 AD, so apa kaitan Raja Petra? Tuan-tuan, Raja Petra ni dibayar. Dia ni mercenaries. Dia dah pergi negara luar. Apa dia nak risau? Siapa bayar aku? Aku ceritalah. Aku sembanglah apa sekalipun. Negara kita boleh buat apa? Dia dekat London, dekat UK. Dia nak cakap apa sekalipun, negara kita tak boleh buat apa, tuan-tuan. Kita tak boleh ambil tindakan pada dia. So, bila dia tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak berkongsi bersama dengan Iswadi Moni. Soal apa, geng? Soal satu, PAS tak boleh terima hakikat. Rakan yang berpecah dengan Hadi Awang, yang berpecah dengan PAS. Geng-geng PAS yang berpecah dan menubuhkan Parti Amanah. Dan dengan kejayaan Parti Amanah ni di dalam dua pilihan raya, Amanah mampu berada di dalam kerajaan. Wakil-wakil geng-geng yang belah keluar, yang dipecat oleh PAS ni, yang keluar daripada PAS ni, yang tubuh Parti Amanah ni boleh duduk di dalam kerajaan dengan melalui kerajaan yang sah. Bukan daripada kerajaan tebuk atap, bukan daripada kerajaan khianat, bukan daripada kerajaan duk kutip SD, kerajaan yang beli ahli parlimen, kerajaan yang beli SD, bukan. Inilah kecemburuan penyakit hatinya puak-puak Parti PAS ni terhadap Parti Amanah. Sebab tu, apa yang mereka tak pernah hina Parti Amanah. Mereka kata mereka parti Islam. Parti yang memperjuangkan agama Islam. Tapi wajah-wajah, cara-cara percakapan mereka, akhlak mereka tidak mencerminkan orang-orang agama. Tidak mencerminkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Tidak mencerminkan akhlak-akhlak agama. Dia hanya bercakap dengan nafsu. Dia menonjolkan pimpinan-pimpinan PAS, menonjolkan kemaruknya kuasa, kemaruknya nak menjadi kerajaan. Dan untuk pengetahuan hampa, dah berkali-kali aku cakap, PAS takkan mampu menang pilihan raya. PAS tidak akan mampu menjadi kerajaan dengan jalan pilihan raya. Dan PAS hanya mampu menjadi kerajaan persekutuan dengan jalan khianat. Itu saja jalan yang PAS boleh menjadi kerajaan. Dan untuk pengetahuan hampa, dan satu, Allah takkan izinkan orang yang merosakkan agama Allah, orang yang memalukan, yang menjatuhkan martabat agama Allah, Allah takkan izinkan mereka berjaya dan menang di dalam harapan mereka. Sebab satu, mereka yang memalukan agama Allah, mereka yang menjatuhkan agama Allah. Dan sekarang dengan apa jalan khianat yang sedang mereka usaha dengan membeli SD, dengan mencuri ahli-ahli parlimen, sedang dilakukan oleh puak-puak ni. Sedang diusahakan oleh puak-puak ni. Tapi dia berselindung di sebalik agama, berselindung di sebalik ayat-ayat Quran, berselindung di sebalik-balik apa yang dia boleh berselindung. Hadis kah, dalil kah, nas kah, apakah, dia akan berselindung. Demi nak menghalalkan cara untuk mereka jadi kerajaan. Itulah Parti PAS. Jadi jom sama-sama kita dengar hujahan apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni berkaitan Parti PAS, Parti Amanah, kecemburuan, penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit akhlak, penyakit segala-galanya yang ada di dalam Parti PAS. Dan last kali kedua aku cakap, Allah takkan izinkan PAS menang pilihan raya sepanjang zaman hingga kiamat. Jom sama-sama kita dengar. Cerita Amanah. Mahfuz Dr. Hatta dilantik naib Presiden Amanah.
Faiz Fazil Setiausaha Agong. Senarai penuh jawatankuasa pimpinan amanah menyaksikan Mahfuz dan Dr. Hatta Ramli dilantik sebagai naib presiden parti itu, manakala Faiz Fazil sebagai Setiausaha Agong. Senarai penuh diumumkan melalui mesyuarat pertama hari ini setelah konvensyen diadakan bulan lepas. Menjadi tuntutan politik sebagai mencabar amanah, satu komponen kerajaan Madani meningkatkan komitmen bekerja dengan lebih jitu bagi sesi 23-26. Kesungguhan itu bagi memastikan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kekal utuh dan stabil. Pelantikan jawatankuasa ialah Timbalan Setiausaha Agong Nur Hayati Bidin, Penolong Setiausaha Muhammad Fairuz Saleh, Rizwan Abu Bakar, Setiausaha Organisasi Abang Muhammad Kerdi, Abang Mas Agus, ni orang Sarawak ni. Menteri Agong Izam Hashim, Pengarah Komunikasi Khalid Samad, Pengarah Strategi Ahmad Sabki Yusof. Kemudian 3 naib presiden ialah Dr. Zul, Dr. Siti Mariah dan juga Adli Zahari. Sementara itu Faiz maklumkan bekas ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad dilantik semula sebagai Pengarah Komunikasi, manakala ahli Parlimen Pulai Suhaizan Kayat dilantik sebagai Pengarah Pembangunan Sumber Manusia. Bekas ahli pemilihan Parlimen Tampin Hassan Bahrom dan juga Ulu Langit Muhammad Sani masing-masing dilantik sebagai Pengarah Syariah dan Pengarah Pilihan Raya. Bagi Faiz, beliau mengangkat suara akar umbi. So, saya tak pastilah daripada segi nama tersebut, kita tak nampak muka-muka baru yang mewarnai kepimpinan amanah. Namun begitu, bagi saya itu bukan satu benda yang pelik lah. Cara kepimpinan amanah dipilih dia berbeza daripada Parti Keadilan. Dia dipilih oleh Majlis Syura dia, yang dilantik oleh perwakilan. Dan perwakilan pula dihantar oleh bahagian masing-masing. Bagi Parti Keadilan kita berbeza. Kita presiden, timbalan presiden, naib presiden dilantik oleh ahli parti. Maksudnya semua ahli parti di seluruh Malaysia boleh mengundi siapa presiden dan timbalan presiden. Termasuk juga ketua bagi bahagian ataupun kita bagi cabang juga adalah berdasarkan pemilihan kalau ada pertandingan. So benda macam tu yang kita pastikan akan berlaku. Baik. PN tak dapat terima hakikat, terus beri harapan palsu Mahfuz. Kabar angin yang ditiupkan oleh pemimpin dan penyokong PN yang mendakwa bakal berlaku perubahan kerajaan persekutuan terus membuktikan gabukan itu tidak dapat menerima hakikat, kata Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar. Malah tegasnya sigap PN itu umpama melukut di tepi gantang dengan memberi harapan palsu kepada penyokong mereka sekaligus merugikan negara dan rakyat. Mereka tak boleh terima hakikat bahawa mereka sudah gagal bentuk kerajaan setelah PRU ke-15. Tetapi mereka beri harapan yang sangat tinggi kepada penyokong dan ahli-ahli parlimen mereka. Jadi bulan demi bulan mereka terus beri harapan, sedangkan yang sebenarnya memperkecilkan titah duli yang maha mulia, yang di-Pertuan Agong yang sudah buat keputusan muktamad yang berlindung di sebalik kononnya digerakkan, wujud gerakan dipanggil Langkah Dubai. Tuan-tuan, mereka memang tak boleh nak terima hakikat, tak boleh nak terima kenyataan, tak boleh nak terima. Dia macam ni, dia orang tak boleh terima hakikat. Okey. Pertama sekali, PAS tak boleh terima hakikat amanah dah jadi kerajaan. Ni saya nak cerita tuan-tuan. Dulu, geng-geng amanah ni adalah geng-geng yang terbuang daripada PAS. Mereka ni dipanggil Anwar Rinas, Jebon. Mereka ni orang yang dikatakan terlalu pro kepada Anwar sehingga melupakan Haji Hadi. Pada masa itu, sebelum meninggalnya Tuan Guru Nik Aziz, Tuan Guru Nik Aziz ni adalah mereka yang rapat dengan Anwar Ibrahim dan menjadi perekat ataupun kohesif di antara Parti Keadilan dan juga PAS. Setelah meninggalnya Tuan Guru Nik Aziz, hujung 2015, beliau meninggal awal 2015, PAS berpecah. Dan golongan-golongan seperti Arwah Salahuddin, Mahfuz tadi, Dr. Hatta, Ustaz Ahmad Awang, Mat Sabu, Adli dan sebagainya, dan pimpinan-pimpinan PAS yang sebelum ini di dalam PAS telah dihalau keluar, telah dipecat, telah dikeluarkan sehingga tertubuhnya amanah. Dan mereka kata, kita boleh berjaya tanpa PKR, tanpa DAP, kita boleh berjaya. Apa yang berlaku bila amanah tertubuh, dia ingat habislah politik karier diorang ni. Sebaliknya tuan-tuan, bukan setakat habis, boleh menang PRU 18. Itu yang diorang jaki. Itu yang PAS jaki tu. So, bila ada peluang menubuh kerajaan pada tahun 2020 bersama dengan UMNO dan Bersatu yang pengkhianat pada waktu itu, PAS tidak teragak-agak mengambil peluang, dengan bangganya dia pun jadi kerajaan. Dan saya gelakkan Tuan Ibrahim Tuan Man masa tu. Jadi Menteri Alam Sekitar kan? Okey, tak apa. Setelah tumbang kerajaan, masuk pilihan raya, boleh lagi sekali lagi amanah jadi kerajaan. Boleh sekali lagi amanah pegang jawatan menteri tanpa perlu pengkhianatan. Sebagaimana yang PAS lakukan, yang terpaksa mengkhianat. Yang mengkhianat demi nak mendapat dan memegang jawatan tersebut. Dia bukan jadi satu kebanggaan, dia orang jadi kerajaan 33 bulan tu.
Jadi kerajaan 33 bulan tu pun apa yang dia orang buat? Hudud pun tak boleh nak laksana. Bukan hudud lah, RU 355 pun dia orang tak boleh nak amend. Atas alasan, COVID. Tetapi wang bilion jalan. Tak ada isu. Dan 2 hari lepas ke semalam, apa yang berlaku tuan-tuan? Kita cerita macam ni. Dia kata langkah Dubai. Jumpa agung. Saya kata tak ada langkah Dubai tu. Langkah Dubai, jumpa agung, bla 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 bla. Duit masuk, cerita sebagainya. Alright. Rupanya tak ada langkah Dubai. Dia orang kata bukan langkah Dubai. Dia orang nak serahkan SD 120 orang tanda tangan ni kepada Yang di-Pertuan Agong. Sebab kita nak kena tukar kerajaan anytime. Baik. Akhirnya Sultan Ibrahim bakal Yang di-Pertuan Agong yang akan naik bertitah. Sultan Ibrahim tidak terima menghadap sehingga 31 Januari. Sultan Johor Sultan Ibrahim tidak akan terima menghadap mulai hari ini sehingga baginda mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 31 Januari depan. Bagi mereka ini melainkan majlis yang besar yang telah ditetapkan serta sesi mingguan bersama Menteri Besar Johor. Bermula sekarang sehingga saya mengangkat sumpah, saya tidak akan menerima apa-apa permohonan untuk menghadap. Dalam tempoh berkenaan, saya ingin meluangkan masa kualiti bersama dengan keluarga saya. Okey, alright. Sebelum menjalankan amanah dan tanggungjawab yang besar. Now, apa signifikasi dia Yang di-Pertuan Agong Sultan Johor ni bercerita tentang menghadap baginda? Signifikasinya begini. Malam ni saya cerita. Yang ni tak ramai orang cover, saya cerita malam ni. Signifikasinya begini. Yang di-Pertuan Agong sekarang, Sultan Pahang, ada 2 minggu lagi. Ada 2 minggu lagi untuk jadi Yang di-Pertuan Agong. Lebih kurang lah. 2-3 minggu lagi lah. Dan bila jadi 2-3 minggu ni, baginda tu sebenarnya dah packing dah. Yalah, dah kira nak handover je. So, baginda tak, bagi saya dia just perkara-perkara mungkin lah. Perkara-perkara yang penting saja. Ada orang kata, Anwar tak boleh jumpa dengan Agong. Tuan-tuan, yang bercakap tu Sultan Ibrahim, bukan Agong. Anwar tetap jumpa Agong setiap minggu sebab dia Perdana Menteri. Memang kena jumpa Yang di-Pertuan Agong menghadap setiap minggu. Yang hal-hal official macam tu, memang Yang di-Pertuan Agong tetap menjalankan tanggungjawab mungkin. Tapi yang mungkin kecil-kecil, Yang di-Pertuan Agong ni ada 2-3 minggu lagi. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka bukan nak jumpa Yang di-Pertuan Agong. Bukan nak jumpa Sultan Pahang. Mereka nak jumpa Sultan Ibrahim. Kenapa? Kalau SD ini jadi, dia nak serahkan SD ini kepada Sultan Ibrahim, kerana lepas ini 5 tahun akan datang, Sultan Ibrahim yang akan jadi Agong. So, apa-apa penyelesaian kepada masalah pertukaran kerajaan akan melalui Sultan Ibrahim. Kalau pergi kepada Sultan Pahang, baginda tengok, baginda akan kata, saya tak boleh jadi, saya tak jadi Agong lagi, benda ni mungkin berlalutan 2-3 bulan. Takkan dia nak hand over pula kerja itu kepada Sultan Ibrahim? Kalau nak, kena hand over kepada Sultan Ibrahim lah. Dia tak cakap. Ini konon-kononnya. Macam tu lah. Ini naratif yang kita boleh bayangkan lah. Yang kita boleh bayangkan ialah baginda pun dah bukan bersara. Dah nak step down sebagai Agong. So sebab itu kenapa orang pelik. Kenapa Sultan Ibrahim yang bertitah? Bukan dia Agong. Sebab dia bakal jadi Agong. Nak serah SD tak boleh pada Agong sekarang. Nak serah SD kena pada Agong yang akan datang yang baru. Sebelum Yang di-Pertuan Agong yang baru tu naik, baginda sudah bertitah. Close door. Jangan jumpa saya atas urusan-urusan yang tidak sepatutnya, melainkan jumpa Menteri Besar 2 minggu ni. So lepas tu bolehlah dia jumpa Is. Tuan-tuan tak faham signal. Betul. Lepas itu memang boleh jumpa. Tapi adakah bermakna dia akan setuju? Itu yang pertama. Now, tuan-tuan, di belakang Yang di-Pertuan Agong kita ni antaranya adalah peguam negara. Dia ada peguam-peguam baginda mereka sendiri yang akan memberi hikmat nasihat. Yang pertama dulu, syaratan dahulu, berkemungkinan kita tak ada presiden. Masa tu kita tak ada orang kata duluan terhadap kes tersebut. Jadi baginda pun mungkin, dan bukan baginda je, legal team dia pun tak ada. Tetapi the second one ini, yang pembentukan kerajaan YDPA ni, kita nampak bahawa ada. Baginda dah nampak dah bagaimana cara melakukan perkara tersebut. Now, bila datang yang sekali lagi ni, kita kena ingat satu perkara. Ada akta anti lompat parti. Tuan-tuan, kalau dia datang dengan SD, katakan. Okay, ini simulation dahulu. Dia datang dengan SD. Dia kata SD ni 20 orang ni, 120 orang ni menyatakan sokongan kepada si Fulan bin si Fulan menjadi Perdana Menteri. Maksudnya mereka hilang sokongan kepada
Perdana Menteri yang ada sekarang. Perkara pertama yang perlu dilakukan oleh, ini yang saya boleh agak lah, yang boleh dilakukan, bukan perlu, yang boleh dilakukan oleh Di-Pertuan Agong yang baru nanti, ialah baginda boleh berkata, untuk merealisasikan SD ini, kamu kena melakukannya di dalam Dewan Parlimen dengan mengadakan undi percaya atau undi tidak percaya. Baik. Now, baik. So macam mana di dalam parlimen, kenapa mereka tak nak masuk parlimen je? Kan senang masuk parlimen, buatlah undi tak percaya. Undi tidak percaya dibawa oleh kebanyakannya oleh pembangkang. Usul dibawa pembangkang ni dia akan jadi private bill, dia akan duduk bawah sekali. Dan most of the time tak akan dilayan oleh speaker. Sebab ada yang tanya saya, boleh tak speaker layan usul tidak percaya daripada pembangkang? Jawapan saya boleh. Dia bukan tak terima, dia terima. Tapi dia letak bawah sekali. Usul kerajaan akan pergi dahulu. Okay. And yang the quickest way adalah usul itu dibawa oleh ahli parlimen kerajaan. Sebagaimana yang berlaku di Perak, sebagaimana yang berlaku di Sarawak bersama dengan Mendiang Kalong Ningkan. Mendiang Kalong Ningkan, usul tidak percaya itu datang daripada ahli parlimen kerajaan. Sebagaimana juga berlaku di Perak, usul percaya, undi percaya itu datang daripada wakil UMNO di Dun Perak. Last term, ingat tak yang Peja jatuh tu? Daripada kerajaan. So, bila datang itu, soalan dia siapa nak bawa usul undi percaya atau tak percaya ni? Daripada pihak kerajaan. Itu persoalan dia. Siapa nak bawa? Katakanlah daripada UMNO. Okay? Daripada UMNO bawa. UMNO telah menandatangani perjanjian dan menggubal undang-undang perlembagaan. Sesiapa saja yang mengemukakan pendapat ataupun pandangan bercanggah dengan parti dikira telah lompat parti. Itu yang pertama. Dan sekiranya mereka berlaku demikian, mereka kena bayar 100 juta ringgit. Ada seorang lawyer lah, so-called lawyer ni dalam TikTok saya dengar dia kata, oh, agreement itu tidak valid kerana itu anti-demokrasi. Saya nak bagi tahu, agreement yang sama kami sign dengan Zuraidah. Dan Zuraidah sekarang ini kena denda, masuk mahkamah, kena bayar 10 juta ringgit kepada Parti Keadilan Rakyat. Sebab apa? Saya kata mahkamah telah menentukan bahawa undang-undang atau perjanjian tersebut dikira valid. Perjanjian yang mengatakan kalau lompat kerana menggunakan, bukan kerana lompat dia, tapi sebab dia menggunakan logo dan itu kontraknya, maka Zuraidah kena bayar 10 juta ringgit. So kalau itu dah ada duluan, mahkamah dah memutuskan. Dengan arti kata lain, boleh selepas ini, mana-mana ahli parlimen yang menandatangani perjanjian 100 juta itu boleh didakwa. Kemudian timbul satu surat. Kononnya PN ada hantar satu 118 SD kepada Yang di-Pertuan Agong hari ini. Hari ini 118 SD pagi tadi telah datang ke di-Pertuan Agong. Surat daripada PN tau. Mengatakan PN sekarang ini ada 118 serah daripada Agong. PN jumpa Agong dengan 118 SD, berita palsu pejabat ketua pembangkang. Pejabat ketua pembangkang Hamzah Zainuddin menafikan kenyataan tular yang mendakwa Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima menghadap 118 ahli parlimen yang menyokong PN bersama-sama dengan akuan bersumpah mereka. Ini berita palsu. Okey. Daripada 120 jadi 118. Sebab raja di London tu kata bahawa daripada 120 tu 2 orang tarik diri. Bila kita teliti senarai tu, rupanya ada nama Dr. Taufik sendiri, Dr. Taufik Johari, anak speaker. Lim Guan Eng pun ada. Mana pula datang nama dia? Pelik kita. So tuan-tuan, saya nak cerita apa sebenarnya SD ni? Siapa sebenarnya? Golongan mana? Dan kenapa mereka tiba-tiba cerita pasal SD? Baik. Dan sebelum kita cerita pasal itu, rupanya Sanusi pun sudah pick up. Sanusi dakwa SD sudah cukup. Tunggu hari sahaja. Datuk Seri Sanusi mendakwa mendakwa Perikatan Malaysia sudah mempunyai jumlah SD yang cukup untuk menumbang ke Kerajaan Perpaduan. Menteri Besar Kedah bagaimana tidak memaklumkan secara terperinci
Termasuk jumlah SD yang diperolehi. Cukup sudah. Tunggu hari saja. Katanya. Boleh berkata demikian mengulas dakwaan SD untuk menjatuhkan kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam media melaporkan Ketua Pembangkang menafikan, ini semalam kan cerita, menafikan kononnya Yang di-Pertuan Agong memberi pekenan kepada 118 ahli parlimen. Baik. Bersatu kata tak ada SD. Bersatu kata tak ada. SD tu palsu. PAS kata ada. TUN kata ada. Bukan TUN. Cytotun kata ada. Jadi, apa yang kita boleh conclude dekat sini, tuan-tuan? Apa yang kita boleh nampak dekat sini? Apa yang kita boleh nampak dekat sini? Dia sebenarnya macam saya kata itu. Saya nampak, lepas saya fikir sehari ni kan, semalam saya fikir, hari ni saya fikir, kenapa? Yang keluar cerita SD ni, tuan-tuan, datang daripada Cytotun. Bila saya cek Cytro PN bersatu, Cytro bersatu pun tak carry cerita SD 120 ni. Hamzah Zainuddin, Cytro dia orang, Ratu Naga ke, siapa 2-3 orang Cytro dia orang, saya nampak dia orang tak carry pun cerita 120 SD ni. Yang carry Cytro Tun. Bila saya teliti balik, rupa-rupanya dia orang sudah dapat maklumat bahawa kroni Tun dan anak Tun sedang dan sudah pun disiasat oleh SPRM. Tuan-tuan perasan tak? Cerita kerajaan nak tumbang hari Jumaat tu jatuh hari yang hampir sama pada bangunan Ilham disita. Dan jatuh pada hari yang sama bekas PM disiasat SPRM. Bekas PM disiasat SPRM. Dan dalam laporan tersebut, bukan setakat bekas PM, anak-anaknya juga dikatakan disiasat oleh SPRM. Saya baca balik berita tersebut. Ni minggu lepas punya berita. SPRM panggil bekas Perdana Menteri Ketua Sulit minggu ini. Seorang bekas pemimpin tertinggi kerajaan dan sesulitnya dipercayai akan dipanggil SPRM dalam minggu ini. Beliau antara bekas pemimpin tertinggi kerajaan sedang disiasat kerana disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan. Satu sumber mendedahkan kepada utusan Malaysia, seserta dijalankan juga terhadap kekayaan dimiliki ahli keluarga pemimpin tertinggi berkenaan, termasuk anak-anak dan isterinya. Sumber berkata penaung kepada sebuah syarikat yayasan itu didakwa telah menyalahgunakan dana kerajaan dengan memberi projek melibatkan dana awam kepada individu itu ketika beliau memimpin negara semasa pandemik COVID-19. Okey, yang ni mungkin bukan bukan Tun Mahathir. Namun begitu, dekat bawah ni dalam perkembangan berasingan. Yang tu tadi kita cerita 2 PM sama ada Muhyiddin ataupun Ismail Sabri. Sumber berkata SPM juga telah menjalankan kesiasatan terhadap seorang lagi bekas pemimpin tertinggi disyaki menggunakan dana kerajaan bagi menyelamatkan perniagaan anaknya sehingga menyebabkan gergasi petroleum negara kerugian lebih 500 bilion sehingga 1979. Kenapa tujuan dia orang ni nak dalam kes ini keluar? Cerita ni tak blow up, tuan-tuan, tak meletup. Cerita ni tak meletup. Tiba-tiba yang meletup cerita apa? Cerita 120 SD tu. 120 SD tu meletup. Cerita ni tak meletup. Dan siapa yang kenal Mahathir, dia tahu. Kelebihan Mahathir adalah dia pandai media diversion. Saya bagi contoh. Peristiwa Memali tahun 80-an. Untuk apa, tuan-tuan? Pada masa itu, dia ada konflik dengan timbalan dia. Tun Musa Hitam. Pada masa itu, dia ada konflik dengan Musa Hitam. Dia pergi ke luar negara. Musa Hitam buat keputusan. Akhirnya Musa Hitam yang jadi kambing hitam. Dalam kes Memali. Sedangkan orang lebih suka Musa Hitam daripada Mahathir pada masa itu. In fact, bapak saya ada buku. Ditajuk buku itu adalah 2M. 2M ialah 2M. Saya tengok lebih kurang 2M. Tulisan Syed Hussein Al-Atas. M tu Mahathir dan Musa. Orang lebih prefer Tan Sri Musa, sekarang itu kot, daripada Mahathir pada waktu itu. Itu diversion. Saya banyak, kalau nak cerita diversion banyak. Ini cerita contoh. So, bagaimana dia berjaya gunakan media
gunakan peluang, gunakan apa orang kata peristiwa untuk nak divertkan isu. Now, kita jangan nafikan memali itu peristiwa itu berlaku, kematian berlaku. Tetapi adakah dia sebagaimana yang didakwa? Itu memali. Tuan-tuan ingat tak peristiwa Al-Arkam diharamkan? Itu tahun 80-an, tahun 90-an. Al-Arkam diharamkan. Peristiwa itu berlaku. Al-Arkam tu masih ada sampai sekarang, masih ada. Tukar nama je. Tetapi bukan Al-Arkam tu baru wujud pada waktu itu. Al-Arkam itu dah wujud sejak daripada tahun 70-an, 80-an dah. Tapi kenapa pada waktu itu tiba-tiba dia diharamkan? Sebab Mahathir tengah struggle nak melawan sentimen agama yang dibawa oleh PAS. So dia nak tunjulkan ekstremism di dalam kelompok agama ini. Tahun 90-an. Dan rakyat percaya. 80-an pun rakyat percaya. Masuk tahun 2000. Apa yang berlaku tahun 2000 tuan-tuan? Al-Ma'unah. Kan? Al-Ma'unah pada waktu itu berlaku pada 2 Julai tahun 2000. Saya tak menafikan bahawa Al-Ma'unah itu berlaku. Saya bukan kata itu konspirasi kerajaan. Memang ada rampasan harta pula. Senjata dan sebagainya. Memang ada. Tetapi Mahathir guna peluang itu untuk blow up sehingga rakyat berasa khawatir dan takut. Akhirnya mereka bernaung di bawah Mahathir. Peristiwa apa berlaku tahun 2000 tuan-tuan? Reformasi. 1999. Masuk tahun 2024-23 ini, cerita dia terkeluar. SPRM mula menyesat. So, untuk divertkan isu itu, cerita ini keluar. Dan saya perasan, dan saya tahu, di kalangan Saitro PN, Tun punya tim dan juga Bersatu punya tim, dia orang gaduh sekarang ni. Dia orang duk bergaduh sekarang ni. Masing-masing duk kutuk diri masing-masing. Masing-masing duk tunjuk mereka yang terpaling. Tapi tak apalah. Itu hal masing-masing internal dia orang lah kan. Dan yang menariknya, bila 120 AD. So, apa kaitan Raja Petra? Tuan-tuan, Raja Petra ni dibayar. Dia ni mercenaries. Dia dah pergi negara luar. Apa dia nak risau? Siapa bayar aku? Aku ceritalah. Aku sembang lah apa sekalipun. Negara kita boleh buat apa? Dia dekat London. Dekat UK. Dia nak cakap apa sekalipun, negara kita tak boleh buat apa tuan-tuan. Kita tak boleh ambil tindakan pada dia. So, bila dia tunjuk kan, percanggahan dakwaan 120 SD. Pemerhati politik berada dalam keadaan berjaga-jaga setelah seorang penulis blog mendakwa pembangkang memperoleh 120 SD. Pengarah pilihan raya Muhammad Sanusi juga kata sudah cukup. Bagaimanapun semakan terhadap dakwaan Raja Petra dan dokumen yang pegangnya mendapati terdapat percanggahan yang menjadi persoalan. Apa yang ditunjukkan oleh Raja Petra? Dalam video yang disiarkan pada hari Jumaat, Raja Petra mengangkat 3 keping kertas. Okay, 3 keping kertas yang ini diangkat. 2 keping kertas pertama didakwa sebahagian daripada senarai 5 muka surat ahli parlimen yang telah menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Saya rasa ni kot. Yang ni, betul. Okay, yang ni lah, dua-dua tu lah. Perhatian lebih teliti pada kedua-dua muka surat itu menunjukkan ia adalah senarai semua 222 ahli parlimen. Okey, betul. So, ada semua senarai 22. Terdapat 6 ruang iaitu kawasan pilihan raya, nama, parti gabungan, setuju atau tolak. Di bawah 2 jalur terakhir, pilihan ahli parlimen dinyatakan dengan menyalahkan sama ada setuju atau tolak berwarna putih, manakala jalur yang satu lagi dikelabukan. So, dekat situ dia tulis UMNO 11 orang yang sign SD, MCA 2, MSC 1 total 14, Muda 1, Warisan 3, GPS 23, JRS 6, Sabah 1, Sabah 2, Bebas Sabah 2, PBM 1 total 37, so PN 72 total 123. Okay, 5 ahli bersatu yang hianat akan ikut. Sementara itu, keping kertas ketiga mengandungi jumlah penyokong SD dinyatakan. Okey, nah berapa jumlah dia? Menurut kertas ketiga yang ditunjukkan Raja Petra, 14 daripada UMNO macam saya sebut tadi. Senarai yang dikatakan itu mendakwa Muda GPS. Okey, macam saya sebut ya. Selanjutnya, senarai itu mendakwa 3 daripada 5 ahli parlimen akan menyokong. Total 123. Okey, fine. Siapa sebenarnya yang berpaling tadah? Alright. Walaupun keseluruhan senarai 123 ahli parlimen telah menandatangani SD tidak tersedia, terdapat gambaran dari 2 helai pertama yang ditunjukkan oleh Raja Petra. Ini gambaran ini. Gambaran ini nampak. Dia bila ditunjuk tu nampak. So, kita boleh pause dan kita boleh tengok. Senarai di sebelah kiri skrin adalah untuk Perlis, Kedah, Terengganu dan senarai untuk Pulau Pinang. Bagaimanapun,
ia tidak menunjukkan sebarang perubahan dalam sokongan masing-masing. Sementara itu, di sebelah kanan, skrin sebelah kanan lebih sukar dibaca tetapi dipercayai menunjukkan sebahagian Johor dan serta Sabah. Daripada senarai itu, sekurang-kurangnya seorang ahli parlimen BN Johor didakwa menyokong pertukaran kerajaan mengikut senarai yang ditunjukkan. Walau bagaimanapun, lebih ketara bagi ahli parlimen Sabah. Ketiga-tiga ahli parlimen warisan yang partinya berkod warna ungu disenaraikan sebagai menolak SD. Warisan dikatakan menolak, bercanggah dengan jumlah yang ditunjukkan oleh Raja Petra, iaitu dia kata warisan ada 3. Tapi dalam senarai dia kata warisan menolak. So yang mana satu? Warisan terima ke warisan tolak? Tiada seorang pun daripada ahli warisan yang menarik balik sokongan kepada kerajaan paduan. Kata ahli parlimen Kota Belud, Munirah Majlis kepada Majlis Malaysia Kini. Sementara itu, senarai itu menunjukkan ada 6 ahli parlimen GRS serta 2 ahli parlimen BN Sabah didakwa menyokong langkah itu. Itu termasuk daripada ahli parlimen BN yang tidak senarai dalam pengiraan Raja Petra. Malaysia Kini cuba mendapatkan maklumat daripada mereka yang terlibat. Ketika dihubungi Presiden PBM dan ahli parlimen tunggal Larry Seng, dia tidak pernah didekati untuk menandatangani sebarang SD. Sebab dekat sini dia kata PBM ada satu, Larry Seng ada satu. PBM ni parti, saya lupa nama PBM, Parti Bangsa Malaysia. Larry Seng, orang Sarawak. Dulu dengan saya. Dia kata tak ada orang datang minta sign SD dengan dia. Bagaimana Sabah? Pencegahan dalam dokumen Raja Petra mengesahkan dakwaan ahli majlis tertinggi UMNO Lokman Adam bahawa warisan dan JRS tidak akan menyertai langkah politik yang dispekulasikan. Bagaimana dengan GPS? Premier Sarawak mengatakan bahawa ini semua adalah masa. Kan? Dia kata, GPS kata ini adalah semua buang masa. Okay. Okay. Ini adalah kenyataan Abang Jo kira-kira 6 hari yang lalu. Okay. Baiklah, bertemu semula Premier Sarawak Tan Sri Saya share. Abang Johari Tun Oping menafikan keterlibatan dalam langkah Dubai untuk membentuk kerajaan baru di peringkat persekutuan bersama Perikatan Nasional PN. Katanya gabungan Parti Sarawak GPS pimpinannya tetap dengan pendirian memberi fokus kepada kestabilan politik negara dengan menyokong kerajaan perpaduan untuk menggerakkan agenda pembangunan negeri itu. No, kita yang pentingnya ialah kestabilan kerajaan Malaysia. Kita bersaing dengan rakan-rakan neighbor kita. Kalau Malaysia akan kabut ke Datuk, siapa nak buat duit ke Malaysia? Nah, kalau investment sudah masuk, peluang Dia kata kalau kelang kabut macam ni, siapa yang nak bawa duit ke dalam Malaysia? pekerjaan akan kurang. Yang jadi mangsa rakyat. Pemimpin berkebut-kebut pakai apa? Pemimpin buat apa dia? Termasuklah saya macam juga heran juga apa hal nama saya ni masuk dalam Dubai ya. Nak jadi apa? Perdana Menteri. Ada. Dia kata saya pun heran kenapa nama saya pun dimasuk dalam tu nak jadi apa? Dia kata. Kan? Saya translate lah untuk tuan-tuan. Kan? Kalau tak masa macam je saya pun terkejut juga. Oh, tidaknya offer saya Perdana Menteri. Saya tahu juga kita nangga baju kita pun. Tangga sukat baju kita. Kita pakai baju sukat tu aja lah. GPS 23 ke. Dah you naik, jangan ngencang you lagi di bawah. Okay. Kan kita follow ye. Okay. Ramai orang tak faham dia cakap tu. Dia kata, dia terletak nama saya sebagai Perdana Menteri. Dia kata, dia letak nama saya sebagai Perdana Menteri. Dia kata, kita pun faham, kita ukur baju di badan sendiri. Kita ukur baju di badan sendiri, dia kata. Kami ni 23 kursi. Dia lantik kami jadi Perdana Menteri. Kat bawah nanti dia hentam kita. Encang tu maksudnya hentam. Dia hentam kita sebab kita 23 kursi. PN ada 71 kursi. Takkan yang 71 kursi tak nak jadi Perdana Menteri. Dia letaklah kita jadi Perdana Menteri dulu. Tapi sebab kita 23, akhirnya dia hentam. Kita dia naik. Kita bukan paloi. Kita bukan bodoh. Bang Jo kata.
Tak, isunya tuan-tuan, saya macam ni. Raja Petra ni, saya dah tahu dia menipu. Kan? Saya dah tahu lama dia menipu. Saya dah tahu dia menipu. Dah orang sampai anxiety. Sebenarnya bukan cerita tu. Kita kena fokus dengan Tun Mahathir dan anak-anak dia ni. Kena siasat ni. Tu Raja Petra kita tahu dia memang penipu. Muka pun muka penipu. Yang korang bijak pandai ni boleh percaya pada dia. Tu kenapa? Kan? Okay. Dan yang kedua, Sanusi cakap macam tu Is. Sanusi tu pun dapat daripada Raja Petra. Kenapa? Saya kata tadi, ada dua tim. Satu bersatu. Satu tim Mahathir. Bersama dengan Mahathir tu bersatu ke PAS. PAS. So PAS faham apa yang Saitro Tun nak bawa. So dia pun carry naratif yang sama. Faham tak? Sanusi ni propagandis. Dia macam saya juga propagandis. So dia carry apa yang Raja Petra bawa untuk nak lindungi berita Tun yang kita cerita tu. So lepas ni tumbang lagi kerajaan ke Is? Macam ni lah tuan-tuan. Tumbang ke tak tumbang ke, saya macam ni lah. Jadi kerajaan ke, jadi pembangkang ke, saya macam ni lah. Inilah saya. Itulah tuan-tuan. Kita tak risau. Memang rakyat akan sedih. Memang rakyat akan merana negara akan menderita. Kita faham. Kalau tumbang rakyat akan menderita, masa tu pastikan tuan-tuan ada dengan saya. Kita hentam kau lunyaikan geng-geng pengkhianat ni. Boleh tuan-tuan? Setuju tak? Setuju tak setuju? Terima kasih. Okey geng, alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi. Cuba hangpa tengok, Abang Jo sendiri pun kata buang masa duk bersama dengan pembangkang. Hampa ni, adakah kalau hampa khianat kerajaan hari ni, adakah hampa boleh jadi kerajaan lagi? Boleh jadi ke geng kerajaan lagi? Tahu-tahu bila hampa dah umum dah kata hampa nak kosongkan kerusi, nak buat PRK balik lah apa, tahu-tahu hampa kalah. Macam mana? Jadi berbalik daripada awal tadi yang daripada Parti Amanah tu. PAS ni dia punya sakit hati ni, dia pecat Mak Sabu, dia pecat beberapa orang lagi pimpinan-pimpinan tertinggi di dalam parti PAS, dan pimpinan-pimpinan ni keluar daripada PAS tubuh Parti Amanah. Tahu-tahu Amanah ni dia jadi kerajaan dua kali dengan jalan yang sah, dengan cara yang betul, cara yang sah melalui pilihan raya. Sebab tu Parti Amanah boleh ada di dalam kerajaan. Berbeza dengan parti PAS. PAS hanya mampu jadi kerajaan dengan jalan khianat sahaja. Dia takkan mampu menang pilihan raya. Sebab dia merosakkan nama Allah. Dia merosakkan agama Allah. Dia merosakkan ayat-ayat Quran. Dia menggunakan ayat-ayat Quran demi kepentingan politik dia. Bukan betul-betul di jalan Allah. Kan? Dia cuba tengoklah kan, cara mana dia duk tunggang hudud RUU 355 lah apa. Tak buat pun geng. Tak buat. Apakah bukti mengatakan apa yang PAS duk tunggang selama ni, dan PAS masuk ada di dalam kerajaan waktu walaupun ada 18 kursi, kan? Apa yang PAS buat? Apa selama ni yang PAS duk menjerit PAS buat? Kita nak tanya. Yes, memang COVID. Tapi sidang parlimen hampa tutup. Lepas tu bila dah didesak, barulah buka. Bila buka, apa usul hak yang hampa bawa? Apakah desakan yang hampa buat terhadap kerajaan? Apakah ugutan yang hampa buat terhadap kerajaan demi agama Islam? Tak buat apa pun. Hampa betul semang kari punya lah. Kan? Ni di dalam TikTok duk sembang pasal buka hadis, buka Quran, cerita ni orang mukmin lah, orang baik, orang agama lah apa semua. Tetapi nak abang pergi hampa, kalau hampa memerintah pun hampa tak buat. Hampa takkan buat. Dan memang hampa takkan buat. Awak, negara kita negara kafir kan? Fikir yang tu ya. Cerita balik pasal yang SD ni, SD palsu. Pejabat ketua pembangkang pun dah sahkan. Tidak benar. Ni pejabat ketua pembangkang mengatakan tidak benar
Padahal Raja Petra tu hampa pun kesian lah sikit dekat Raja Petra. Dia punya duk print, dia punya tulis nama, tulis itu, buat highlight, kelabu lah, highlight, biru lah, itulah duk kira ni, duk petik nama kawan tu, duk petik kawan ni, duk kira. Lah ketua perbankan sahkan itu adalah palsu. Dan mereka pun mengharapkan, mereka nak boleh jumpa dengan Yang di-Pertuan Agong yang baru kan, untuk nak berbincang kan, untuk nak menumbangkan kerajaan hari ini. Tapi yang Yang di-Pertuan Agong sekat awal-awal lagi kan. Dan Yang di-Pertuan Agong hari ini ada lagi 2 minggu. Dia pun tak boleh buat apa dah. Apa-apa hal pun kena berurusan dengan Yang di-Pertuan Agong yang baru, yang bakal dilantik ni. Hujung bulan ni, yang Sultan Ibrahim akan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Semua akan ada kuasa dekat Yang di-Pertuan Agong. Dan sebelum menjadi Yang di-Pertuan Agong pun, Sultan Ibrahim pun dah bagi amaran. Takkan terima siapa-siapa dia nak menghadap, dia nak jumpa dia, dia nak berbincang dia. No. Sebab dia nak luangkan masa untuk keluarga dia, untuk anak-anak menantu cucu dia siap-siap. Sebab dia kena berpindah daripada Johor, dia nak kena berpindah mai duduk kat Kuala Lumpur dekat Istana Negara. Jadi bila duk sembang pasal SD ni kan, sehingga Raja Petra dia punya pecah kepala, duk mikir macam mana aku nak buat video, aku nak keluarkan video ni, macam mana ni aku nak tumbangkan kerajaan, macam mana ni aku nak percayakan, aku nak budak-budak ni percaya aku ni untuk macam pimpinan parti PAS pun percaya aku, semua pimpinan pembangkang ni macam percaya dengan aku. Terpaksalah buat naratif, buat satu tulisan SD 222 duk kena type lah apa semua ni, semua macam-macam untuk nak buat satu naratif. Lalah semua palsu. Ahli-ahli parlimen daripada warisan pun sahkan. No, tak ada kan. Lepas tu PBM pun dia cakap no, tak ada kami tak bagi SD Faham? Terus mati akal, terus terang-terang apa agenda Raja Petra, semuanya palsu, semuanya menipu, semuanya mengada-adakan cerita saja, bukan benda yang benar kan. Inilah naratif jahat yang dimainkan oleh puak-puak ni. Tapi kalau hampa perasan kan, ini hak yang duk mainkan, macam hak yang Iswadi tadi cakap kan, yang duk mainkan tumbang ni SD cukup lah, itulah ini apa semua, saitro cyber trooper, penjilat Tun Dr. Mahathir kan. Duk buat live, duk buat video, duk cerita, duk bagi keyakinan. Lalas tak ada tumbang pun. Dan kena ingat 152 orang kan, kita tolak 5 orang, duk ada 147, 30 orang daripada Barisan Nasional, tak ada seorang pun yang berani letak jawatan kan, yang menunjukkan protes dia terhadap kerajaan hari ini, terhadap kepimpinan UMNO. Tak ada seorang pun berani. Tak ada seorang pun berani bersungguh-sungguh nak aku sebab aku nak tunjuk protes aku dekat Zahid Hamidi, aku nak tunjuk protes aku dekat Anwar Ibrahim. Tak ada seorang pun. Wee Ka Siong pun tak ada kan. Tak ada dia tunjuk protes apa-apa pun. Habis tu kalau SD digunakan, anti lompat parti, kita nak buat mana? Raja Petra, inilah naratif puak-puak ni duk buat macam rakyat ni bodoh. Dia pun duk buat macam rakyat semua rakyat ni bodoh. Sedangkan ada anti lompat parti, babe. Anti lompat parti tu tetap diguna pakai. Itu hang kena faham, wahai Raja Petra. Sebab dia dah jadi satu undang-undang, dah ada di dalam perlembagaan kita. Siapa yang menjadi ahli parlimen kena ikut saluran dia, undang-undang yang dah tersedia. Faham tak? Jadi dengan apa yang berlaku dekat Tun Dr. Mahathir ni, dia pun terpaksa cover tutup, sehingga kan kekayaan anak, menantu, isteri kan, kekayaan yang meragukan kan, dengan sampai 500 bilion yang digunakan. Allahu Akbar, zaman Tun Dr. Mahathir untuk build out syarikat anak-anak dah. 500 bilion duit Petronas rugi. Raib di mana pun tak tahu. Cuba bayangkan, Petronas tu adalah satu syarikat bilion yang kaya gila-gila. Dia dah bagi duit kepada kerajaan ni dah bertrilion-trilion dah.
Tapi pemerintahan, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan gagal. Aduh, sedih lah, babe. Duit kita ni sepatutnya negara kita ni gah, hebat. Hutang tak perlu ada. Kan? Tapi disebabkan orang yang salah, orang yang silap menjadi Perdana Menteri, kita rakyat ni silap memberi kepercayaan kepada penyakau-penyakau ni. Last, teruk, babe. Kita kena hadap, babe. Dia sebab tu dah tua nak mampui lagi 1 tahun umur 1 abad, dia tak berani undur diri. Sebab apa? Kalau dia tak ada, anak-anak dia habis, babe. Anak-anak menantu dah, cucu dah yang kaya-kaya, bilion-bilion semua habis, babe. Kan? Kita tunggu sampai masa semua kena sita, semua dibekukan. Kita tunggu, wait and see. Kalau ada 1 sen duit daripada rakyat pi masuk ke syarikat anak-anak dia. Walaupun ada 1 sen yang menyelamatkan syarikat anak-anak dia yang bilion-bilion tu, kita wajib bekukan, wajib sita, wajib hancurkan. Sebab apa? Itu semua duit-duit rakyat. Kita kena ingat yang tu, kan. Jadi insyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jangan sakau, jangan rasuah, jangan salah guna kuasa, jangan mabuk kuasa. Allah takkan izinkan parti PAS menang di dalam pilihan raya. Allah takkan izinkan pembangkang hari ni menang di dalam pilihan raya. Kita ingat tu sampai mati, kita ingat. Sebab apa? Mereka daripada tahun 60-an kenapa tak menang-menang pilihan raya? Sedangkan kita dalam negara kita, negara Islam, negara majoriti orang-orang Islam. Kenapa dan mengapa orang Islam tak menyokong parti PAS? Dan kita fikir balik ucapan Hadi Awang, kenapa dan mengapa? Hadi Awang dia ucap, anak-anak muda bersama dengan Perikatan Nasional. Hanya orang-orang tua yang tak reti bahasa. So, kita boleh fikir balik orang yang umur 30-an ke atas hinggalah ke 80-an ataupun sampai 100 tahun. Mereka dah boleh nilai, mereka dah boleh fikir siapa parti PAS. Apa itu parti PAS? Apa perjuangan parti PAS? Mereka dah boleh fikir. Sebab tu Hadi boleh kata orang-orang tua tak reti bahasa aja yang tak bersama dengan PAS, yang tak undi PAS. So Alhamdulillah bagus orang-orang yang 30-an ke atas tu boleh berfikir dan boleh menilai setiap parti-parti PAS ni. Terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.